أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Ta'ala masih lagi menyayangi kita sehingga ke saat ini, memberikan segala apa nikmat kepada kita. Walaupun di sana mungkin kita ada buat salah silap pada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Ta'ala dengan sifat Ar-Rahman dia beri belaka. Buat salah ke tak buat salah, dia beri belaka nikmat. Jadi ini antara sifat lainnya Allah Ta'ala dengan kita manusia. Kita manusia, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah, sidang pendengar sekalian, kalau orang buat salah dengan kita, kita tak akan beri dah apa yang kita nak beri kepada dia. Tapi Allah Ta'ala, walaupun kita buat salah, buat silap kepada dia, dia beri lagi. Dia terus memberi kepada kita, walaupun benda tu kita minta ke ataupun kita tidak minta. Jadi kita bersyukur dan ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Allah, kerana masih lagi beri peluang kepada kita hingga ke saat ini. Sidang jemaah yang saya hormati sekalian, malam ni Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim Awang tak dapat bersama dengan kita, ada urusan lain katanya. Kita isikan apa pun, kita isikan masa yang ada ni dengan perkongsian-perkongsian yang mana mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Saya nak petik satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Thauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hari, Nabi kata, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idhin. قال بل أنتم يومئذ كثرة ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dia satu hari, Nabi sebut satu hari, satu ketika akan sampai satu saat umat Islam akan dikerumuni oleh musuh-musuh dia, seolah-olah macam orang makan, orang kerumun satu hidangan. Umat Islam akan tiba satu saat akan dikerumuni oleh musuh-musuh, nak pakat ratah umat Islam seumpama orang duduk di atas satu talam, duduk keliling talam nak ratah apa yang ada dalam talam, yang ada dalam pinggang. Maka bertanya sahabat Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, adakah pada hari itu, pada saat yang kamu sebut tadi tu, kami ni sikit ke wahai Rasulullah? Sikit ke kami masa tu? Umat Islam masa tu sikit ke? Jadi boleh orang duk kumuh tu? Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin kasrah. Tidak, bahkan kamu pada waktu itu umat Islam banyak, lebih banyak daripada yang ada pada zaman aku hari ini. Kata Rasulullah, walakinnakum, akan tetapi, ghusa'un ka ghusa'is sail,
banyaknya kamu umat Islam pada saat itu seumpama banyaknya buih-buih di lautan, seumpama banyaknya buih-buih di pantai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Maka ketika itu, pada saat itu, pada waktu itu, Allah Ta'ala akan cabut rasa takut musuh-musuh Islam ke atas umat Islam. Wala yaqzifanna Allah fi qulubikum al-wahna. Dan Allah Ta'ala akan campakkan ke dalam hati-hati umat Islam pada ketika itu satu perasaan, satu penyakit. Nama penyakit itu al-wahn, penyakit wahan. Maka bertanya lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa benda penyakit wahan ini? Qal, maka Nabi pun sebut al-wahan. Penyakit wahan ini iaitulah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia terlajak-lajak dan dia takut kepada mati terlajak-lajak. Hadis riwayat Abu Dawud. Saudara jemaah yang saya hormati sekalian, hadis ni menyatakan kepada kita berkaitan dengan Nabi sebut akan tiba satu umat, yang mana umat tersebut umat Islam lah. Tapi umat Islam pada ketika itu dibandingkan dengan pada ketika Nabi SAW agak jauh, sangat-sangat berbeza. Umat Islam masa Nabi kuat sehingga musuh-musuh Islam takut kepada umat Islam pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Tapi bila dah berlalu zaman ke zaman sampailah kepada zaman kita hari ini, maka berlakulah satu benda yang Nabi sebut dalam hadis dia tadi, iaitulah umat Islam tidak lagi digeruni oleh musuh Islam. Bahkan boleh buat main gitu sahaja kepada orang yang bukan Islam. Ini. Jadi katanya ulama dalam menafsirkan hadis ni, zaman bila tu? Zaman kita lah sekarang. Zaman kita berada sekarang ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Antaranya zaman kita. Kalau kita tengok hari ni memang betul kata Nabi SAW, umat Islam hari ni memang tidak digeruni lagi oleh pihak musuh Islam. Orang kafir tak takut pada orang Islam sekarang, tak takut. Sebab itulah kita banyak dengar kes-kes hari ni yang mana umat Islam sendiri, benda-benda yang suci, yang dianggap suci oleh umat Islam, dinodai oleh orang bukan Islam. Dia berani nak buat benda-benda yang kita dulunya rasa memang tak boleh buat hari ni, tapi hari ni sudah berani. Bakar Quran, lukis karikatur Nabi Muhammad, ada berani buat. Ini antara puncanya kekalahan umat Islam kepada musuh-musuh Islam dalam senyap. Kalau dulu umat Islam kalau kalah pun kalah kerana berperang, berjihad di jalan Allah masa zaman Nabi, zaman sahabat. Maksudnya kalah tu kalah napok lah. Kalah pergi perang, kalah pergi berjihad, kalah. Tapi hari ni kita umat Islam kalah di atas katil kita sendiri, kalah di dalam rumah kita sendiri, kalah dalam pejabat kita sendiri, kalah dalam negara kita sendiri. Maksudnya kalah dalam senyap. Jadi musuh Islam sudah berani masuk secara halus untuk merosakkan umat Islam daripada dalam. Kata Nabi SAW, bila sampai ketika itu, zaman yang Nabi sebut tadi, umat Islam akan diratah oleh musuh-musuh Islam, maka Nabi sebut kita pada masa itu Allah Ta'ala akan buat dua perkara. Yang pertamanya, Allah Ta'ala cabut kegerunan musuh Islam kepada umat Islam. Satu tadi kita sebut dah. Yang kedua, Allah Ta'ala akan capak kepada hati kita ni, umat Islam, satu penyakit, iaitulah penyakit wahan.
Penyakit wahan ni kata Nabi, penyakit cintakan dunia, sayangkan dunia terlajak-lajak sangat dan takut kepada mati. Ini yang kita nak kongsikan pada malam ini. Baik, sedang jemaah sekalian, apa itu al-wahan? Ulama sebut al-wahan ni huwa ad-dha'fu fil amal wal amr. Satu rasa lemah dalam buat amal ibadah ataupun dalam buat urusan-urusan tertentu. Lemah, rasa sifat lemah, al-wahan. Ada satu lagi tafsiran ulama disebut al-wahnu al-hirsu ala tahsilid dunya bikulli wasilatin wa ala jam'iha bikulli sababin. Wahan ni kita semangat telajak mencari dunia, semangat telajak, bersungguh sangat kita dalam mencari dunia dengan segala apa cara sekalipun, tak kisahlah halal ke haram ke, tak kisah. Yang penting dapat dunia ni, dapat kekayaan yang kita nak, kesenangan yang kita nak atas dunia, dapat. Wa asbaha kullu insanin la yahimuhu illa nafsah. Dan jadilah manusia itu, katanya ulama, dia tak penting dah pada orang lain, melainkan dia hanya fikir diri dia saja. Bila dia sungguh sangat nak benda dunia ni, hak tu tak apa lagi. Hak paling dahsyat lagi, dia tak hira dah kepada orang lain. Yang pentingnya asal dia seorang dapat, tak apa, orang lain tu suku kira. Ni al-wahan. Kalau ada benda gitu, simptom-simptom gitu tu, al-wahan tu. Kita boleh cek. Dan kata dia lagi, wa in zahaba dinahu. Cari tu bersungguh dah dunia, lepas tu tak hira dah kepada orang lain, asal dia dapat sudah. Dan yang ketiga kata ulama, wa in zahaba dinahu. Cari ke dunia tu tak kira dah, kalau sanggup tergadai agama pun gadagilah. Yang ketiga, cari bersungguh dunia ni, siapa tak hira ke orang lain, fikir ke diri dia, lepas tu tak hira pula ke agama. Agama kata tak boleh ni, kalau buat gini tak boleh, riba, rasuah, haram, tak apa, kita buat dulu, lepas tu kita cover balik. Dia berdialog dengan diri dia lah. Dialog. Jadi sanggup menggadaikan agama, walaupun benda tu tak boleh, dia bolehkan juga. Jadi ni kalau ada pada kita, kuk-kuk lah. Ni wahan. Nabi sebut awal dah, akan tiba satu zaman umat Islam akan ditimpa penyakit ini. Baik tuan-tuan sekalian, kita tengok apa kata Al-Quran tentang dunia. Yang kita nak sangat kepada dunia ni, apa kata Quran tentang dunia yang kita nak kejar sangat? Al-Quran menyebutkan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dunia ini, kehidupan dunia tidaklah melainkan dia hanya satu mainan. La'ibun, mainan, satu geng saja. Walahun, dah lah mainan. Lepas tu pula mainan yang apa nama ni, yang tidak ada apa-apa sangat. Kalau kerja pun lelah kita je. Lahun, benda yang sia-sia. Hakikat dunia sebenarnya dah apa benda hak tak sia-sianya, hak tidak mainannya. Walad darul akhiratu khairun, hak tidak mainan, hak tidak sia-sianya kalau mau kerja, kata Allah Ta'ala, akhirat kalau kerja molek, tidak sia-sia dan tidak jadi mainan sahaja. Hakikat dunia Allah Ta'ala sebut. Dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut lagi, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Akhir ayat tu Allah Ta'ala sebut wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini melainkan dia hanyalah satu perhiasan yang menipu, perhiasan yang wak nawak, wak lolok saja dunia. Jadi kita duduk kerja dunia hari ni tuan-tuan puan-puan sekalian, tapi sebenarnya dunia itu menipu kita. Dia menipu kita.
Sebab itulah ulama-ulama kita sebut, kita kena tahu beza di antara alat dan juga matlamat. Alat dan juga matlamat. Apa dia alat, apa dia matlamat kita atas dunia? Alat ni iaitulah dunia. Kesenangan dunia itu alat, manakala matlamat itu kerehatan di akhirat. Baik, kata ulama, alat ini kesenangan di dunia. Nak senang atas dunia semua ni, kerja ke, buat bisnes apa semua, ini alat belaka ni, alat. Tapi kita kena tahu satu lagi, kita ada matlamat. Matlamat kita nak kerja akhirat, nak rehat di akhirat, bukan sahaja nak senang di dunia. Maka kata ulama, jangan sampai kita ni mengejar alat sehingga kita terlupa matlamat. Kalau kita terkejar alat tersebut, terlajak-lajak sehingga kita lupa dah kepada matlamat kita, maka kita kena berhenti sekejap. Berhenti sekejap, kita fikir balik, renung balik, muhasabah balik, apa dia matlamat kita. Itu nak kata ulama sebut, alat itu dunia, matlamat itu akhirat kita. Ada orang yang kejar alat sehingga melupakan matlamat. Tak betul lah. Ada orang yang kejar matlamat saja sehingga tak ambil dah ke alat. Tak betul juga. Jadi dia nak ya, alat itu seiring. Kita ambil alat hanya di tangan, pegang di tangan saja, alat itu tidak letak di hati. Hati akhirat kita ada, tapi alat itu hanya di tangan saja. Itu katanya ulama. Maksudnya tuan-tuan puan-puan sekalian, kokok mana pun kita nak cari dunia boleh, tak ada masalah, tapi jangan sampai kita lupakan akhirat. Itu kesimpulannya. Nabi SAW dia ada sebut dalam satu hadis dia, Nabi kata, mali walid dunya ma masali wa masalid dunya illa karakibin sara fi yaumi saifin fastazilla tahta syajarah sa'atun min nahar summa raha wa tarakaha. Nabi kata, tidaklah bagi aku ini dunia dan juga aku ini, umpamanya kata Nabi, sebagaimana seorang pengembara, orang yang pergi musafir, pergi melancong, pergi mengembara, lalu dia jumpa satu RNR, dia jumpa satu tempat berhenti, tempat wakaf untuk berhenti, pokok ke apa semua ke, maka dia berhenti, berehat di bawah pokok tersebut, di RNR disebut, di bawah wakaf tersebut, berehat situ. Bila berehat, lepas habis dah penat dia, raha wa tarakaha, dia pun pergilah. Jadi Nabi ibaratkan dunia ni hanya seumpama macam tempat berhenti, tempat persinggahan kita sahaja. Bermaksud tidak kekal kita di dunia, tidak kekal, tuan-tuan perempuan sekalian. Oleh kerana itu, bila kita tengok Allah Ta'ala pun sebut tadi, dunia ni menipu, dunia ni permainan, dunia ni wak letih saja. Nabi pula sebut dunia ni hanya tempat persinggahan. Jadi apa sebab kita nak bersungguh sangat kejar dunia? Apa sebab? Ini persoalannya. Ada pula timbul satu masalah. Bila mana kehidupan kita ni, kita rasa cukup dah, cukup sangat-sangat, cukup, tak berhajat daripada orang lain. Kemewahan yang kita ada hari ni pun kita rasa senang dah, tak berhajat dah kepada orang lain, tak berhajat dah kepada agama sehingganya. Jadi dalam masa ni kita rasa Tuhan sayang kita. Kita rasa aku kaya ni kerana Allah Ta'ala ni sayang. Jadi dia pun tenggelam dalam falsafah dia itu. Dia ingat kaya dia ni kerana Allah Ta'ala sayang kepada dia, senang mewah dia ni kerana Allah Ta'ala sayang ni. Dia sayang ke aku yang begini ni. Jadi kita pun terus dengan cara hidup kita. Tak semayang situ lah, tapi di mulut ni dia sebut sama, duk ratik ke orang, aku jadi gini ni, tara ni kira Allah Ta'ala sayang ni. Padahal tengok pada hidup dia tu tak semayang bang pun. Tengok pada hidup dia tu
Cara hidup Islam tak ada. Kita bangun pagi pukul 6 mayang subuh apa semua, dia bangun pukul 8. Subuh mana? Zuhur tak ada dah. Zuhur pergi tempat site projek apa semua, keluar lunch apa semua, Zuhur tahu. Khabar-khabar asar dah. Asar. Jadi kehidupan dia pun tidak macam Islam punya kehidupan. Tapi di mulut dia sebut ini kerana Allah Ta'ala sayang kepada saya. Jadi kita nak buat lagu mana tu? Ini antara orang yang telah pun ditimpa al-wahan. Contohnya banyak gini. Banyak berlaku gini. Lalu kita kena tengok satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, "Iza ra'aita Allahu yu'til 'abdu minad dunya 'ala ma'asihi fa innama huwa istidrajun." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala, "Falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Suratul An'am. Nabi kata, kalau kita tengok satu orang ni, Allah Ta'ala beri kepada dia kesenangan dunia, kemewahan dunia, tapi dalam masa yang sama kita tengok hidup dia ni tidak cara Islam pun, semayang bang pun tak, sedekah jarang sekali, tapi senang sama. Senang sama. Nabi kata relax dulu, jangan mengingat dia ni Allah Ta'ala sayang pada dia, jangan gitu. Relax dulu. Kamu kena tahu, Nabi sebut, kalau jumpa orang macam tu, dia senang, dia mewah, tapi kehidupan dia tidak berlandaskan Islam. Dalam erti kata lain, dia telah buat maksiat pada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tetap juga beri kesenangan pada dia. Nabi sebut orang macam ni, kesenangan yang dia dapat itu bukan kesenangan yang merehatkan, bukan, tapi dia itu merupakan istidraj daripada Allah Ta'ala. Kita kena ingat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita senang, kita mewah hari ini, kita ada kelebihan-kelebihan tertentu ke? Itu bukan bermakna kita memang diberikan oleh Allah benda tu kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, tidak. Kadang-kadang kerana kita buat maksiat, kita banyak buat pelanggaran-pelanggaran kepada syariat Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama kita senang juga, mewah juga, ada kelebihan-kelebihan juga. Itu bermaksud Allah Ta'ala beri kepada kita kerana dia nak menempelok kita. Dia beri kepada kita supaya kita sesat lagi. Allah Ta'ala dia boleh beri benda kepada kita dua cara. Sama ada dia beri kerana betul-betul dia sayang, ataupun dia beri kerana dia nak jadi sesat lagi kita. Sebab mung ni tambah dah semayang bang, tambah dah keluar zakat, tambah dah buat benda amat Islami, maka mengambil kesenangan ni, sesatkan lagi dalam kesenangan tersebut. Dia panggil istidraj. Nabi pun baca satu firman Allah Ta'ala dalam suratul An'am. Allah Ta'ala sebut, "Falamma nasu ma dhukkiru bih", maka tatkala bila mana manusia itu lupa tentang apa ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran Islam, peringatan-peringatan yang dibawa oleh Nabi dan juga Rasul, dia lupa, maka Allah Ta'ala kata, "Fatahna alaihim abwaaba kulli syai", kami bukakan kepada mereka ini, orang yang lupa tentang ajaran-ajaran kami ini, kami bukakan kepada dia segala apa yang dia nak. Kami berikan segala apa yang dia nak. Nak menapa? Nak mewah, ambillah mewah. Nak rumah 3 tekak, ambil rumah 3 tekak. Nak anak ramai, ambil anak ramai. Ambil belaka. Allah Ta'ala beri, tapi beri dalam keadaan marah, bukan beri kerana sayang. Kita kan rajin tak kita tak? Anak kita kan buat salah, nak juga kata ambil kata. Tapi cara kita cover tu bukan nak suruh ambil lah, bukan cara sayang. Kita kata ambil lah, anak lagi sangat, ambil dalam bentuk marah. Allah Ta'ala gitu juga. Jadi dia beri kepada kita apa yang kita nak, sehinggalah sampai satu saat, hatta iza farihu bima utu, sehinggalah sampai satu saat manusia tadi dia rasa gembira, rasa gong dengan apa yang dia dapat, maka Allah Ta'ala kata, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami ambil balik di saat-saat mereka duduk di kemuncak dah, rasa happy sangat ada dengan apa yang dia dapat,
kami masa sampai saat itu dia berasa dong sangat dengan apa yang dia ada, kami tarik selalu pada masa itu, maka dia pun jatuh. Ni Allah Ta'ala nak kena kita. Dia nak kena kepada hamba-hamba dia yang degil ni. Nak sangat kepada dunia, temaah sangat, nak sangat, sehingga tambuh kepada agama, tambuh secara langsung dah kepada masjid surah bala apa semua ni. Ambil lah. Tapi bila sampai satu saat, aku akan tarik secara mendadak, secara tiba-tiba Allah Ta'ala akan tarik. Maka ketika itu kita jatuh tu sokor terus lah. Sokor. Kita cuba bayangkan gini lah, orang nak ukah pokoknya ke ukah pokok ruku ke tak, dia ukah, dia panjat tu dengan cara slow, perlahan-perlahan. Kalau dia jatuh tu tak sakit mana tak. Tapi kalau dia ukah tu dengan cara tinggi sampai dia kemucak dah, lalu kita pun alih tangga dia dia pun jatuh. Rasa tak ada dah, habis nyawa situ dah rasanya. Sebabnya nak kata orang jatuh daripada peringkat tinggi dengan jatuh di peringkat rendah ni parah lagi orang jatuh di peringkat tinggi dah. Ini Allah Ta'ala sebut. Dah jatuh dia pula tu tanpa disedari. Tengah-tengah syok ni duduk kutip ruku apa semua, kita pun alih tangga dia tanpa dia sedari. Tak ada nak gayut, tak ada nak paut mana-mana dahang, jatuh terus. Gitulah ibaratnya orang yang kejar dunia terlajak-lajak. Kita kena ingat Allah Ta'ala beri ke aku ni sayang ke marah ni. Kena fikir sejenak, sayang ke marah ni. Bila ada fikiran tu dalam kepala kita, insya-Allah kita selamat lagi. Kita selamat lagi tuan-tuan sekalian. Baik, bila kita bincang bab dunia, Nabi sebut tadi nak sangat ke dunia, takut ke mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mati ni sedang jemaah sekalian benda hak pasti, benda yang pasti. Kok mana sekalipun kita tak boleh nak takut kepada mati. Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang ada nyawa, yang bernafas, yang bernyawa itu mesti dia mati, akan merasai mati itu sendiri. Jadi kalau kita rajin baca Quran, rajin mari surah masjid apa semua, kita akan dapat benda ni, akan dapat. Dia panggil motivasi hidup. Kalau orang yang jauh daripada kehidupan surah bala, masjid apa semua ni, kemungkinan besar dia tak dengar benda yang kita dengar hari ni. Duk dengar pasal pitih sama, duk nampak pitih sama, tangan duk bilang pitih sama, hari-hari duk tengok buku bank sama. Kemungkinan besar, tak mustahil, hidup ni atas kita pun, atas kita. Namun begitu, walaupun mati ni benda yang pasti, agama kita tidak kata bila kita mati sampai situlah, tidak. Agama kita kata lepas pada mati tu ada pula kehidupan, ada pula kehidupan. Bukan hanya terhenti sampai mati sajalah, tak, akan ada pula kehidupan. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Quran, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Surah Al-Mu'minun. Kemudian mereka itu selepas pada hidup, mereka akan benar-benar mati. Innakum ba'da dzalika lamayyitun, akan benar-benar mati, kata Allah Ta'ala. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Selepas daripada mati, mereka pula akan benar-benar dihidupkan balik, dibangkitkan balik untuk disiasat di hari kiamat. Ada dalam Quran sebut dah. Jadi benda, kalau kita orang Islam, tak serupa kita dengan orang bukan Islam, kerana orang Islam mempercayai bahawa selepas kematian akan ada pula kehidupan. Setengah-setengah agama yang lain tidak percaya. Pakai mati situ lah, dia kata. Mati situ tak ada dah. Bagaimana nak hidup balik, kata. Dia kata. Sedangkan semua tulang-tulang kita patah habis dah, lepuk habis dah dalam kubur kan. Hak tu apa saya tanang, hak saya bakar pula, kata dia. Nak hidup ke mana? Abu-abu mayat semua dah terbang ke angin dah, nak catung ke mana? Jadi tak mungkin ada kehidupan selepas pada mati, kata dia. Tapi kita orang Islam, kita percaya ada kehidupan
Sebab apa kamu yakin ada kehidupan? Kerana Al-Quran sebut. Kita mati dengan Quran saja. Al-Quran kata gitu-gitulah kita. Hadis kata gitu-gitulah kita. Tak boleh nak girah kita. Tak boleh nak girah. Kita kalau orang Islam betul-betul Islam, kita kena beriman dengan Al-Quran, dengan hadis. Tak boleh kita kata Al-Quran ni kata gini tak betul ni. Sebab kalau ikut psikologinya, kita main psikologi. Kalau ikut fikiran akalnya begini, tak boleh. Kita kalau Al-Quran sebut gitu, dah gitulah. Hadis sebut gitu, dah gitulah. Tak boleh kita nak kata ikut lain. Tak boleh. Baik. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Kalau kita belajar bahasa Arab, ayat ni menarik sikit. Allah Ta'ala dia gunakan perkataan innakum, lepas tu ba'da zalika lamayyitun. Kalau kita belajar bahasa Arab, satu-satu ayat dalam bahasa Arab ni kita boleh jadikan ayat tu ayat yang kuat, dia panggil. Ayat yang kuat bermaksud kita ni bukan nawak ni, bukan cakap kosong ni, memang sungguh-sungguh ni. Benda ni bukan benda rekaan, benda sungguh nak khabar ni. Seolah gitulah ayat tu. Maksudnya bila kita khabar dengan gaya bahasa tu, orang akan jadi yakin dengan apa yang kita nak khabar. Baik. Cara dalam bahasa Arab kita nak biar orang yakin kita cakap ni ada banyak cara. Dipanggil taukid. Taukid dipanggil. Taukid ni nak biar orang percaya dengan kita cakap. Antara lain kita boleh guna inna. Kita boleh guna inna. Kita kata inni akaltu qabla zalik. Saya makan sungguh belum ni. Saya makan dah. Orang ajak kita makan nasi. Kita kata inni akaltu qabla zalik. Saya makan dah tadi ni. Belum tadi saya makan dah. Belum mari surah ni. Belum mari masjid. Kita guna inni. Kalau kita dah kata ini, kita kata akaltu qabla zalik. Saya makan dah. Ayat biasa je. Orang kata nawak nawak. Kata inni. Kita berkata inni akaltu. Saya makan sungguh. Sungguh tu. Nak katanya kita nak memperkuatkan ayat kita. Jadi dalam bahasa Arab inna, perkataan inna satu gaya bahasa nak menguatkan. Ataupun kita boleh kata kita masukkan satu huruf lagi, lam. Lam. Kita kata inni la akaltu qabla zalik. Ataupun inni la akulu min ba'di zalik. Orang ajak kita makan, kita kata tak apa saya tak mau makan lagi kerana saya nak makan lepas ni. Saya nak makan lepas ni. Kita masuk inni, lepas tu kita masuk pula la akulu ba'da zalik. Kalau kita dah kata la akulu, kita kata akulu, boleh dah. Saya akan makan lepas ni, tapi tak gagah. Nak pergi gagah la akulu, masuk la. Nampak tak? Jadi dalam ayat tadi ni summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Dalam ayat ni kata ulama Allah Ta'ala dia guna dua-dua kata penguat tadi. Innakum, satu inna, summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Kalau tidak guna gitu pun tak apa sebenarnya. Summa innakum ba'da zalika mayyitun, boleh dah. Tapi diguna lamayyitun. Maksudnya Allah Ta'ala kata gana, kalau terjemah bahasa kita, kemudian kamu ini benar-benar sungguh-sungguh selepas daripada hidup ini benar-benar sungguh-sungguh akan mati. Ditambah benar-benar sungguh-sungguh nak menguatkan ayat. Jadi ulama pun khabar dah sebab apa gitu Allah Ta'ala guna ayat ni. Katanya ulama, kerana Allah Ta'ala dia gunakan perkataan menguatkan dua-dua sekali dalam ayat ini, kerana aksaru bani Adam ya'maluna fi hazihi dunya amalun man lam yuqinu bil maut. Kerana banyaknya anak Adam, manusia ini yang beramal di atas dunia, buat kerja atas dunia, seolah-olah dia tak yakin dengan mati itu ada mati. Jadi Allah Ta'ala sebut dengan secara sungguh-sungguh, mu akan mati juga pas ni. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Mati juga pas ni. Bapa Allah Ta'ala kata sungguh sangat tu? Kerana ada ramai manusia yang hidup atas muka bumi hari ini yang dia buat kerja sehari-hari yang macam tak yakin, macam tak rasa ada kematian. Kita sebut sama mati. Dengar berita tadi mati, marin dulu ada orang mati, tak dia ada orang belanggar di Pulau Kengga mati juga. Contohlah. Dengar sama mati.
tapi mati duduk mulut lah. Yakin tak berasa yakin mati? Sebab itu dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala kata benar-benar mu akan mati. Gitu. Itu rahsianya. Baik. Sebelum kita mati, Allah Ta'ala ni dia sebenarnya telah beri peluang kepada kita untuk kita beramal, tuan-tuan sekalian. Belum kita mati, beramal, ada peluang, banyak peluang dah dia beri. Kalau 60 tahun, 60 tahun lah. Kalau 70 tahun, 70 tahun. Nabi sebut a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku ni lebih kurang di antara 60-70 ya. Biasa-biasanya begitu galiknya. 60-70. Jadi kalau ada 80-90 itu rezeki. Rezeki kita. Nabi kita sendiri pun wafat umur 60. Sayyidina Abu Bakar pun umur 60. Banyakkan sahabat pun 60 belaka. Kebanyakan. Baik. Jadi peluang di antara umur yang diberikan sehingga 60 ataupun 70 tadi, sebenarnya banyak sangat peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita kumpul bekal. Sebab tadi kita sebut Islam kita aja kehidupan tidak hanya terhenti sehingga mati, tapi kita percaya sebagai umat Islam ada pula kehidupan selepas pada mati, iaitu akhirat, hari kiamat. Maka nak buat benda di hari akhirat itu, nak bekal. Nak cari mana bekal? Bekal bukan cari lepas pada kita bakit mula untuk kehidupan di akhirat, bukan situ tempat cari. Tempat cari sebelum kita mati. Atas ni masa ni, atas dunia ni. Sini tempat cari bekal. Allah Ta'ala sebutkan satu cerita dalam Quran, orang yang nak balik semula kepada dunia. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala kata, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka pada satu ketika seesok akan ada seseorang yang mari datang kepada Allah Ta'ala, dia minta dengan Allah Ta'ala, dia kata qala rabbirji'un, wahai Allah Ta'ala tolong balikkan saya, pulangkan saya semula kepada dunia, tolong beri saya balik semula ke dunia, saya nak balik semula. Dia minta dengan Allah Ta'ala di hari akhirat ni, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya saya boleh buat balik, cover balik amalan-amalan soleh hak saya telah tinggal atas dunia gitu. Saya nak buat semula, tolong beri saya sekali lagi permit, saya nak pergi mula ke dunia. Lalu Allah Ta'ala kata mana? Kalla, tidak, mu tak boleh balik dah, tak boleh semua, nak pulang semua tak boleh dah, setakat ini sahaja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sesungguhnya di belakang mereka ini ada satu alam, iaitu alam barzakh. Dia lepas pada mati duduk dalam alam barzakh sehinggalah hari dibangkitkan semula. Jadi kita nak menyesal selalu hari ini. Sebab itu saya sebut tadi, kita ingat semula dalam masa yang ada ni, umur yang masih diberikan oleh Allah Ta'ala ni, kita guna semula. Kita fikir sejenak, aku ni kerja ke alat sangat-sangat sehingga lupa matlamat aku mana ni. Ingat balik, matlamat sebenarnya apa benda? Akhirat ke nak rumah 3 tingkat? Matlamat sebenar nak anak ramai ke nak Allah Ta'ala sayang? Tengok balik. Bila kita ingat semula matlamat kita, insya-Allah walaupun ada alat kita kerja, alat tu tak sampai ke hati, alat tu hanya di tangan. Itulah yang Islam nak daripada kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, mudah-mudahan kesimpulannya kita tidak termasuk dalam golongan yang Nabi sebut tadi. Akan tiba satu zaman Allah Ta'ala akan berikan kepada umat Islam satu penyakit wahan, cintakan dunia terlajak-lajak dan takutkan mati terlajak-lajak. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan itu, supaya kita boleh pertahankan Islam kita daripada ancaman musuh-musuh Islam, supaya Islam kita tidak dinodai lagi oleh orang-orang yang bukan Islam dengan sewenang-wenangnya. Jadi pilihan di tangan kita. Kita nak hak mana, kita kena pilih. Tak ada orang boleh paksa kita. Kita dengan diri kita sendiri.
Mudah-mudahan cetusan-cetusan itu pada malam ini boleh bangkitkan semula kesedaran kita dalam kita duk cari pitih, cari rezeki, cari kekayaan sehari-hari ni. Mudah-mudahan kita dapat juga kesedaran-kesedaran dalam beragama ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.